Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء ومشايخنا ومعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب، ثم على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الآخرة دار الثواب والجزاء، الجنة ونعيمها للأتقياء، والنار وعذابها للأشقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقدر الأشياء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
إمام الأولياء وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه الفضلاء وسلم تسليما كثيرا أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah, artinya bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sama-sama dapat berkumpul dalam rumah Allah. Kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian kita duduk sebentar dalam majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna ketakwaan, dengan makna takwa arti kata yang sebenar, ia ini takut akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasai akan kehebatannya Allah, sehingga kita merasai akan hampirnya perintahan Allah Subhanahu wa taala itu ke atas kita. Dan rasa kita itu sentiasa berkekalan, lalu berkekalan di atas merasai kehebatan dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menjadikan kita istiqamah, menjadi benteng kepada kita daripada terjerumus ke lembah maksiat, menjadi benteng kepada kita daripada kita terhijab, terdinding dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin hari ketakwaan kita semakin mantap, karena iman itu sendiri ada turun naiknya. Ada kalanya ia kuat, ada kalanya ia lemah, ada kalanya ia penuh, ada kalanya ia kurang. Makanya tidak ada jalan lain lagi bagi kita untuk mengekali di atas takwa itu tadi, melainkan dengan kita merasai, melainkan dengan kita dapat rasa, artinya tersingkap rasa kebatinan kita, lalu merasai akan hampirnya perintahan Allah Subhanahu wa taala itu ke atas kita setiap masa, setiap detik, setiap saat. Manakala hilangnya rasa hampirnya perintahan Allah itu ke atas kita, ketika itu kita ibarat orang yang putus tali, ibarat layang-layang putus tali, sekehendaknya kemana sahaja ia pergi. Lalu apabila kita sentiasa merasai, maka itulah yang menjadi kekuatan kepada kita
menjadi penting kepada kita untuk terus istiqamah mendirikan ketaatan, berada dalam kebajikan, insya-Allah taala. Maka mudah-mudahan dengan kita membaca kalam-kalam para ulama, khususnya ahlu sufi, para ulama yang beramal dengan ilmunya, para ulama yang hatinya itu cemerlang, maka sebagaimana mereka cemerlang, sebagaimana mereka berjaya, mudah-mudahan kita juga memiliki hati yang cemerlang, hati yang sentiasa dapat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tambatan kepada kita untuk sentiasa istiqamah dalam ketaatan, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa itulah tambatannya. Jadi kalau minum air sudah tidak ada rasa, minum air teh tapi tak rasa teh, itu sudah hilang tambatannya. Sama serupa dengan air sejuk, tak ada apa dah cerita. Tapi bila mana minum air teh tadi rasa air teh, itu artinya ada tambatan yang menjadikan kita kenal, yang menjadikan kita mengetahui, lalu kita merasa suka, rasa gemar. Begitulahnya hal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila rasa yang merupakan tambatan kepada kita beriman kepada Allah, merasai kehebatan Allah, maka ketika itulah kita akan timbulnya rasa kasih, rasa sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui dengan rasa kebatinan itu tadi. Bukan hanya kita mengenal melalui ilmu, kenal Allah, tetapi kita merasai akan kehebatan Allah yang kita kenal melalui ilmu itu tadi. Menyebabkan kita rasa rindu, menyebabkan kita rasa tawakal sepenuhnya kepada Allah, serah kita kepada Allah sebulat-bulatnya, tidak lagi bergantung kepada ikhtiar kita, tidak lagi bergantung kepada duniawi itu tadi. Karena Allah sudah segala-galanya itu tadi. Artinya kebatinan kita tidak lagi mencari yang lain, melainkan hanya berpaut dan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun zahir kita tetap melaksanakan ikhtiar, karena itu adalah jalan yang selayaknya bagi diri zahir kita. Karena diri zahir kita berikhtiar, namun kebatinan kita tidak mengiktikad bahwa ikhtiar itu adalah pemutus. Pemutusnya tidak ada lain melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik-balik kok manapun, kita pusing kok manapun, Allah jualah yang esa, tunggal pada wujudnya, tunggal pada sifatnya, tunggal pada namanya, tunggal pada perbuatannya. Tidak ada lagi dah. Jadi oleh sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ala kullu syai'in ma khalallahu batilun wa kullu na'imin la muhalata zailun. Jadi ini di antara hadis yang menjadi bukti ataupun dalil tentang adanya ilmu musyahadah, tentang adanya ilmu mengosongkan diri, tentang adanya ilmu mengesakan Allah, tentang adanya ilmu mematikan diri. Nama yang berbagai, tetapi benda yang sama, perkara yang satu, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Terdahulunya kita telah pun selesai berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sandaran adanya ilmu ini. Ayat-ayat Al-Quran yang diistinbat oleh para ulama
Artinya ulama ambil keluar daripada ayat ini tadi, maka adanya ilmu ini. Dan ilmu ini ada sandarannya daripada Al-Quranul Karim, bukan semata-mata rekaan para ulama, bahkan ia disandarkan pada Al-Quran, kokoh dan kuat. Dalil ataupun bukti yang sehabis-habis kuat, iaitulah dalil daripada Al-Quran. Kemudian yang keduanya, dikemukakan pula kepada kita hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang adanya ilmu ini. Sebab itulah umpamanya Syekh Arsyad Al-Banjari menegaskan bahawa ilmu kesufian ini jalannya itu, yang pertama ia mesti mengenal dirinya. Yang kedua, perlu kepadanya itu tadi memfanakkan dirinya. Artinya rasa kebatinannya tadi itu binasa. Yang ketiga, perlu kepadanya tadi itu matikan diri sebelum mati. Tiga kaedah ini adalah kaedah yang diutarakan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, yang dilalui oleh para ulama sufi. Sama seperti mana apa yang dilalui, yang dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya di antara kaedah tadi untuk kita sampai kepada fana ataupun mati diri itu tadi, iaitulah musyahadah, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara bukti daripada hadis ataupun dalil daripada hadis yang menyatakan tentang adanya ilmu ini, iaitulah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ala kullu syai'in ma khalallahi batil wa kullu na'imin la muhalata zailun. Artinya, ketahui olehmu, bermula tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah, iaitu batil ia, batal ia. Apa makna batal? Artinya adam. Pada hakikatnya adam artinya tiada. Tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah, artinya dunia inilah dan isi-isinya, langit dan bumi, termasuk diri kita. Pandang pada sudut hakikat, pandang pada sudut keadaan yang sebenar. Ini artinya kita keluar daripada alam zahir, lalu kita masuk kepada alam hakikat. Letak diri kita di alam hakikat. Dia kira-kira ada falsafah sikit. Kita menggunakan akal. Kita menggunakan akal. Sebab apa? Akal ni Allah Ta'ala perintah kita gunakan. Ada masa kita kena guna akal, tapi akal tidak boleh mengalahkan nas. Sebab itu dalam Al-Quran ada sebut, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Allah tanya kita. Wah, hang tak guna akal ke? Kata bahasa Kedah lagu itulah. Mun orang Banjar kada berakal kau ni. Gitu. Dan afala tatafakkarun, apakah kamu tidak fikir? Kita guna akal. Ulama susun cara kita berfikir setapak demi setapak, setapak demi setapak, menggunakan akal berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, supaya akal kita tadi dapat menyerap, sehingga kita dapat menemui apa yang kita cari, iaitu kita mengesakan Allah. Sungguh Allah Ta'ala wujud? Ya, sungguh Allah Ta'ala wujud.
Apa buktinya? Alam ini. Kenapa alam ni jadi bukti? Kerana alam ni berubah-ubah. Tiap-tiap yang berubah tadi itu pasti ada yang mengubah. Siapa? Allah. Jadi itu tata cara ulama menyusun supaya akal kita tadi itu dididik cara berpikir sehingga menghasilkan keyakinan yang teguh kepada kita, lalu kita simpul bubuh dalam qalbun rohaniyun kita, tak berganjak. Apa dalil wujud? Ada dalilnya daripada Al-Quran. Lari tak daripada Quran? Tak lari daripada Quran. Alih-alih ada orang kata sifat 20 ni adalah falsafah Yunan. Dalam Islam pun ada juga falsafah, bukan tak ada. Falsafah Islam, falsafah Yunan tu orang kafir punya. Tak ada cerita pun masuk dalam sifat 20. Ini dakwaan nakal. Nakal-nakal punya dakwaan. Nak meragukan kita di atas agama. Lepas tu ulama kita sudah susun dahulunya begitu cantik sehingga mencapai maksud keteguhan iman dan keyakinan tu tadi. Gitu. Jadi ada sedikit falsafah di situ, tapi falsafah Islam. Bagaimana kita dapat menyusun, mengatur cara berfikir itu tadi sehingga kita dapat mengesahkan Allah, meyakini bahawa sungguh Allah Ta'ala itu wujud, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan itu tadi. Sifat kudrat misalnya, dalam Quran disebutkan tentang kudrat, ada. Sifat iradah, ada dalil daripada Al-Quran. Kita tidak lari daripada Al-Quranul Karim dan tidak lari daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah para ulama, mereka menyusun ilmu, dan samalah dengan ilmu ini maka sandarannya ialah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita duduk pada alam hakikat ni tadi, luar daripada alam syariat, alam zahir, mengatakan bahawa tiap-tiap sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala itu tadi batil, artinya adam, tiada. Sebenar-benar pandang pada hakikat, alam hakikat kita ni sebenarnya tak ada. Apa tak ada? Kerana yang sebenar wujud tadi tu Allah. Kita sebenar wujud tak? Kita bukan sebenar wujud. Wujud kita ni dipanggil wujud majazi, wujud pinjam-pinjam, wujud uluk-uluk. Sebab apa dikatakan wujud uluk-uluk? Sebab kita ni tadi berubah. Pasal kita berubahlah kita dikatakan bukan wujud yang sebenar. Contoh misal katakan kawan kita dia buka kedai. Dia buka kedai ni 5 hari, seminggu 5 hari itu 5 hari penuh dia buka kedai. Dia tak miss 1 hari pun. Kita datang kedai dia tengok, mana mat ni? Selalu dia buka. Bila kita tanya orang sebelah, mana api mat ni? Mat ni dia ada. Tak percaya pergi tengok belakang dia. Pergi belakang tengah minum kopi. Tengok dia ada kat belakang. Dia tetap buka kedai dia. Ada dia buka. Cuma dia tak ada tadi tu pasal duduk belakang dia minum je. Dia buka kebiasaannya, dia memang dia buka adatnya 5 hari tu penuh. Yang seorang lagi ni buka dalam 5 hari itu dia buka 2 hari je. Dia selang Isnin dia buka, kemudian dia cuti. Hari Khamis ke pula dia buka. Jadi kita pergi kedai tengok, pergi mana dia ni? Tanya orang sebelah, kata orang sebelah ni kata dia ni kalau buka kedai supaya tak buka kedai. Jadi yang jenis ada ni, yang jenis wujud ni, wujud mula dulu tak ada, kemudian sekarang ada, lepas tu tak ada. Yang jenis wujud ni, wujud serupa tak wujud lah. Istilah bahasanya tadi tu begitu. Dia ni tenggelam timbul, ada serupa tak ada lah, begitulah. Istilah bahasa kita sebut kan. Jadi wujud kita ni mula wujud dengan tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala dengan kudrah dan iradahnya tadi itu perkehendakkan kita ada, lalu Allah Ta'ala wujudkan kita, ada kita. Lepas tu kejap lagi, besok lusa ke sekejap lagi atau seminit 2 lagi kita tak ada pula kita. Dah Allah Ta'ala berkehendakkan kita tak ada kan, artinya mana matilah kita, tak ada lah balik. Jadi hak jenis macam tu bukan sebenar wujud. Walaupun bertubuh tadi tu berkatul jurang ni kelihatan bertubuh. Tapi hak sebenar-benar pada hakikat keadaan yang sebenar ni,
pada hakikat keadaan yang sebenar serupa tu serupa tak wujud lah. Pasal benda pulang alik, kejap ada, kejap tak ada. Duit kita kan, duit kita banyak-banyak buat tengok hilang. Dia kejap ada, kejap tak ada. Jadi tu bukan milik kita. Yang sebenar-benarnya bagi pinjam aja. Jadi tubuh kita pun bagi pinjam je, bukan yang sebenar-benarnya hak kita. Malahan sampai keakuan kita pun tak ada. Yang kata aku tu menabik dada, aku, mana aku? Kalau tak ada Allah Ta'ala, bersabit dengan Allah Ta'ala, tak ada aku tu. Yang sebenar-benar ada aku tu siapa? Allah aja. Lepas tu dia kata fa'lam annahu la ilah anallah, akulah Allah. Dia kata aku kita tu mana? Tak ada aku kita. Bila sampai masa habis, aku habis semua, tak ada. Nah, jadi kalau begitu pandang pada hakikat keadaan yang sebenar, bukan pandang zahir, pandang hakikat, pandang keadaan yang sebenar. Kita ni sebenarnya Adam, tak ada lah. Jadi sebab tu kata Nabi kita tadi tu dalam hadisnya, ala kulli syai'in ma khalallahi batilun. Tiap-tiap sesuatu tadi selain daripada Allah itu batilun, artinya Adam, tak ada pada hakikatnya, binasa, hancur. Tak ada. Nah, sebenar-benar kita tadi ni artinya apa? Kebergantungan kita tu kepada Allah sepenuhnya. Sebenar-benarnya apabila kita merasai demikian, maka akan timbullah, lahirlah rasa ubudiyah, kesempurnaan ubudiyah tadi itu akan lahir, akan timbul. Tapi apabila tidak merasai karena tidak ada ilmunya, maka ketika itu kita berasa kita lah dah semuanya, tenggelam dah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitalah yang pandai, kitalah yang hebat, kitalah segala-galanya. Sebab itu kita jangan tertipu dengan zahir. Zahir ni kerjanya menipu daya. Jangan tertipu dengan diri zahir kita. Dan sebab itulah diri zahir kita tu, untuk memastikannya tadi berjalan di atas jalan landasan yang benar, yang betul, tu tadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Nabi lah menyampai Al-Quran tadi tu. Begini caranya, berjual beli begini, tangan ada undang-undangnya, muntong tu ada undang-undangnya. Tahu ni muntong, mulut. Kaki ada undang-undangnya. Itu dipanggil syariah, syariat Islam. Pakaian diri zahir. Itu. Jadi yang menyempurnakan kepada zahir tu tadi tu apa? Itulah kebatinan kita. Kebatinan kita itulah talinya. Menguatkan kita di atas perjalanan syariat tu tadi. Bila mana kebatinan kuat, sentiasa sadar, sentiasa dapat merasai akan hampirnya Allah, hampirnya perintahan Allah Ta'ala tu kepada kita setiap masa, setiap detik, setiap saat, maka insya-Allah diri zahir kita tegak syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tertegak syariat Allah pada diri zahir kita tadi tu. Di situ kekuatan kita sebenarnya. Jadi hari ini kita jauh daripada memurnikan kebatinan tu tadi. Kita banyak kira tentang syariat, tentang diri zahir. Bukan bermakna salah. Diri zahir perlu kita murnikan dengan ilmunya, beramal dengan syariat Allah. Tapi kebatinan kita perlu diperkayakan lagi, dipertingkatkan lagi. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi last sekali yang esa siapa? Allah, tak ada lain dah. Dialah yang buat kita, dialah yang menghidupkan kita, dialah yang mematikan kita. Jadi ialah wujud sebenar wujud. Tak ada orang lain lagi yang sama seperti mana wujudnya. Tak ada orang lain yang kudrahnya sama seperti mana kudratnya, kekuatannya sama, kekuatan standing dengan kekuatan Allah, tak ada. Tak ada orang lain yang iradahnya, kehendaknya itu standing dengan kehendak Allah. Jadi Allah lah esa, tunggal dia pada sifatnya. Jadi itu namanya ilmu mengesahkan Allah. Nama pula ilmu mengosongkan diri. Ya, kalau sudah Allah tadi yang berkuasa, esa pada kudrah dan iradahnya, tunggal ia pada wujudnya, tak ada lain yang sama, kita ni hancurlah, binasalah kita, tak ada apalah dah kita. Jadi nak timbul rasa kebatinan tadi tu kosong, tak ada apa, hanya bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nak timbul rasa tu macam mana? Ini ilmunya. Dipanggil tauhid tasawuf, kesufian. Sentiasa memandang, itu dipanggil musyahadah. Pandang tadi kepada Allah. Bila terpandang makhluk, terpandang Allah. Terpandang pokok, terpandang Allah. Pandang batu, terpandang Allah. Terpandang perbuatan, perintahannya Allah tadi itu ke atas kita. Hak tu kira jauh. Yang dekat lagi diri kita. Kita perasaan diri kita. Kita yang makan tadi, ambil makanan tu tadi, siapa sebenarnya? Itu perintahan Allah. Asa Allah pada perbuatannya, pada perintahannya, pada sifatnya. Lalu kita tadi ni bolehlah ambil makan, ambil minum, boleh baring, boleh bernafas. Kerana dia tunggal tadi pada wujudnya. Nah, sekira-kira kalau ada dua yang sama wujud, sama kuasa, boleh jadi tak jadi kita. Kerana dua-dua hebat tadi, ada vision masing-masing. Belaga angin, tak boleh pakai. Katalah pula dua-dua tadi sepakat nak buat alam, buat diri kita, maka jadi kita. Dah jadi syarik pula, berkongsi kuasa Allah Ta'ala. Tak jadi berkongsi kuasa, itu bukan nama asa, itu nama dua. Jadi Allah Ta'ala ni dia tunggal. Maka ayat ni tadi, hadis ni tadi menyatakan bahawa ala kullu syai'in ma khalallahi batilun. Ketahuilah tiap-tiap yang selain, suatu yang selain daripada Allah ini batilun, sebenarnya adam, tak ada. Itu hakikat diri kita. Sebab lepas ni nak tak ada sungguh. Bila tak tahu. Baik kita tak adakan dulu. Tak adakan dulu diri kita sebelum kita tak ada. Baik kita matikan diri kita dulu sebelum kita mati. Yang kata cerita mati diri tadi tu macam mana? Mati sebelum mati. Matilah dah kalau dah tak ada apa. Wujud pun bukan sebenar wujud. Wujud lok-lok bersabit dengan Allah tadi wujud, kita wujud. Bersabit Allah berkuasa, kita tadi tu boleh buat itu, boleh buat ini. Pas kalau dicabut ada tak ada, mati. Jadi biar kita mati dulu. Mati dahuluan dengan artinya kita merasai bahawa kita ni sentiasa hadir rasa berwujud Allah Ta'ala. Kita ni tak ada apa, ada habis dah aku. Melainkan dengan pertolongan dan bantuan Allah. Boleh bernafas ni pun dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah. Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang besar. Lebih cinta. Ketika tu tegaklah kita ubudiyah tadi itu. Sempurna. Dipanggil kamalul ubudiyah. Barulah sempurna ubudiyah kehambaan tadi. Tapi kalau masih berasa aku lagi, kacau. Maknanya belum sempurna lagi itu. Belum sempurna tu tadi. Belum kosong. Jadi mudah-mudahan insya-Allah rasa-rasanya jelas kepada kita bahawa yang sebenar-benarnya yang asa tu tadi hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pandang tadi hanya selayaknya kita pandang kepada Allah. Di mana sahaja kita memandang, kita terpandang haknya Allah, terpandang akan perintahannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kullu na'imin la muhalata zailun. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa halangan, kita akan sambung hadis ni tadi. Tak habis lagi. Baru separuh kita baca. Separuh lagi kita sambung sebab kita ada program lain insya-Allah taala. Jadi harap-harap mana yang baik itu datang daripada Allah, mana yang kurang jelas itu merupakan kelemahan diri ini. Aku qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هداياتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم اجعلنا من المحبوبين وبعدنا من ديوان البعداء والمترودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Sama insya-Allah.